Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Lia. Dalam video ini, Cikgu akan mengajar cara menulis karangan respons terhad khusus untuk mata pelajaran Bahasa Melayu SPM KSSM. Sebelum itu, jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video Cikgu. Soalan karangan respons terhad diuji dalam kertas 1 bahagian A. Karangan ini memperuntukkan 30 markah dan cadangan masa menjawab ialah 30 minit. Arahan soalan. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan hidup bermasyarakat. Huraikan pendapat anda tentang amalan hidup bermasyarakat. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Pelajar, tandai maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam arahan soalan. Ini ialah bahan rangsangan berbentuk dua rangkap pantun. Pelajar lihat dua baris akhir setiap rangkap pantun ini. Dalam baris ini, tandai frasa beri-memberi, bersatu hati, tangan dihulur salam berjabat dan bergotong royong. Daripada semua frasa ini, pelajar boleh mengemukakan kata kunci yang sesuai iaitu peranan anggota masyarakat dalam mengamalkan hidup bermasyarakat. Bahan rangsangan seterusnya berbentuk petikan cerpen. Baca dan analisis petikan cerpen ini. Dalam perenggan kedua, tandai frasa membawa berkat, menjadikan perpaduan kita kuat dan kukuh dan tidak mudah berpecah belah. Daripada semua frasa ini, pelajar boleh mengemukakan satu kata kunci yang sesuai iaitu faedah hidup bermasyarakat. Daripada bahan rangsangan berbentuk grafik ini pula, pelajar boleh mengesan contoh aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat setempat, iaitu jualan amal. Kata kunci yang dapat dikenal pasti daripada bahan rangsangan tadi ialah peranan anggota masyarakat, faedah hidup bermasyarakat dan contoh aktiviti kemasyarakatan. Cikgu mencadangkan kepada pelajar untuk memilih satu kata kunci sahaja untuk dijadikan persoalan utama dalam karangan pelajar. Untuk penulisan kita kali ini, cikgu mengandaikan pelajar memilih kata kunci peranan anggota masyarakat sebagai persoalan utama. Mengapa cikgu mencadangkan begitu pelajar? Supaya karangan yang bakal ditulis oleh pelajar lebih terarah, berfokus dan tidak bercampur aduk. Hal ini juga memudahkan pelajar untuk mengarang. Walau bagaimanapun, pelajar perlu ingat, semua idea daripada semua bahan perlu disentuh dalam karangan pelajar. Tidak kira pada mana-mana bahagian perenggan, sama ada bahagian pendahuluan, isi atau penutup. Semuanya bergantung kepada skill menulis pelajar. Seterusnya, pelajar merangka karangan yang hendak ditulis. Karangan respons terhad yang lengkap mempunyai perenggan pendahuluan yang terdiri daripada 3 ayat. Kemudian, perenggan isi yang terbahagi kepada 3 iaitu perenggan isi 1, isi 2 dan isi 3 yang terdiri daripada 4 ayat bagi setiap perenggan. Seterusnya, perenggan penutup yang mengandungi 3 ayat. Bagi penulisan kali ini, cikgu mengandaikan pelajar memilih formula 5-40. Maksudnya, pelajar memilih untuk menulis 5 perenggan yang mengandungi lebih kurang 40 patah perkataan bagi setiap perenggan. Baiklah, sekarang pelajar sudah sampai ke bahagian paling penting iaitu menulis karangan. Cikgu mulakan dengan mengajar kamu cara menulis pendahuluan yang baik. Perenggan pendahuluan dimulakan dengan ayat tema. Lihat contoh ayat.
Suasana hidup bermasyarakat menjana kehidupan setempat yang harmoni. Ayat ini menjelaskan tema karangan secara ringkas. Seterusnya, ayat isu semasa. Lihat contoh ayat. Akhir-akhir ini, amalan hidup bermasyarakat semakin dikesampingkan kerana masyarakat sekarang lebih selesa bersikap individualistik. Ayat ini mengaitkan tema karangan dengan keadaan semasa. Selanjutnya, ayat arah. Lihat contoh ayat. Sehubungan itu, wajar bagi kita membincangkan peranan anggota masyarakat dalam membudayakan amalan yang murni ini. Ayat ini mengarahkan fokus pembaca kepada persoalan yang akan dibincangkan dalam perenggan-perenggan yang seterusnya. Kemudian, pelajar gunakan penanda wacana, contohnya akhir-akhir ini dan sehubungan itu untuk menunjukkan pertautan ayat. Tulis pendahuluan dengan bahasa yang gramatis. Pelajar boleh menggunakan mana-mana formula untuk mengingat jenis-jenis ayat dalam perenggan ini. Tapi, bagi cikgu yang lebih penting, tulislah pendahuluan yang menarik perhatian pembaca dan tunjukkan pendirian pelajar. Langkah seterusnya, menulis perenggan isi. Perenggan isi hendaklah dimulakan dengan ayat isi. Gunakan kata tanya apa dan timbulkan satu persoalan seperti berikut. Apakah peranan anggota masyarakat dalam mengamalkan budaya ini? Maka pelajar menjawab persoalan tadi dengan menulis ayat yang lengkap seperti berikut. Prakarsa pertama dalam menjalankan peranan sebagai anggota masyarakat ialah saling memberi. Frasa saling memberi yang ditandai dengan warna kuning itu cikgu ambil daripada bahan rangsangan pantun. Perkataan saling memberi merupakan idea yang cikgu ambil daripada perkataan beri-memberi. Penggunaan kata beri-memberi tidak gramatis, maka cikgu tukarkan dengan frasa saling memberi. Seterusnya, pelajar membina ayat huraian. Untuk membina ayat ini, kita gunakan persoalan daripada kata tanya mengapa. Lihat contoh persoalan tersebut. Mengapakah amalan saling memberi ini penting? Maka, pelajar menjawab persoalan tadi dengan membina ayat yang lengkap seperti berikut. Amalan ini bukan sahaja mempamerkan sikap masyarakat yang prihatin, malahan membawa berkat dalam kehidupan. Frasa membawa berkat cikgu petik daripada bahan rangsangan petikan cerpen. Ayat ketiga ialah ayat contoh. Cikgu bacakan ayatnya. Sebagai contoh, menghulurkan bantuan kepada mereka yang kurang berkemampuan dengan mengadakan jualan amal. Perkataan jualan amal ini cikgu petik daripada bahan rangsangan grafik. Seterusnya, pelajar membina ayat penegas. Lihat contoh ayat. Pendek kata, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Dalam ayat ini, cikgu menggunakan peribahasa. Pelajar, perhatikan penanda wacana yang cikgu gunakan dalam ayat ini, seperti prakasa pertama, sebagai contoh dan pendek kata. Selain itu, pastikan pelajar menulis ayat dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Pelajar boleh menggunakan jenis-jenis ayat yang sama untuk membina perenggan isi kedua. Pelajar mulakan dengan menulis ayat isi. Lihat contoh ayat. Seterusnya, bersalaman dan mengenal antara satu sama lain. Kedua, ayat huraian. Keadaan ini sudah tentunya menimbulkan rasa hormat dan toleransi. Ketiga, ayat contoh. Sebagai contoh, bertegur sapa ketika berselisih di kawasan kejiranan, persis kata mutiara, mulut biar manis, hati biar baik.
Keempat, ayat penegas. Jelaslah bahawa melalui amalan murni ini dapat melahirkan masyarakat yang tidak mudah berpecah belah. Perkataan bersalaman ini dipetik dari bahan pantun. Frasa asalnya ialah menghulur tangan bersalam jabat. Tukarkan kepada kata bersalaman yang mempunyai maksud yang sama. Seterusnya, frasa tidak mudah berpecah belah dipetik dari petikan cerpen. Dalam perenggan ini terdapat peribahasa mulut biar manis, hati biar baik yang dijadikan sebahagian daripada ayat contoh. Selanjutnya, beberapa penanda wacana juga digunakan seperti seterusnya, keadaan ini sudah tentunya, sebagai contoh, persis kata mutiara dan jelaslah bahawa. Binaan perenggan isi ketiga juga terdiri dari jenis-jenis ayat yang sama. Pertama, ayat isi. Kedua, ayat huraian. Ketiga, ayat contoh. Dan keempat, ayat penegas. Dalam perenggan isi ketiga ini, pelajar boleh menyentuh perkataan dan frasa daripada bahan-bahan rangsangan ketika menulis. Gunakan penanda wacana yang sesuai dan bahasa yang gramatis. Seterusnya, menulis penutup karangan. Kita mulakan dengan menulis ayat rumusan. Lihat contoh ayat. Konklusinya, amalan hidup bermasyarakat mendorong terjalinnya hubungan baik sesama kita. Ayat ini mengarah semula fokus pembaca kepada isu atau tema karangan. Kedua, ayat cadangan. Jadi, sewajarnya, semua pihak menjadikan hidup bermasyarakat sebagai rutin kehidupan demi menikmati kesejahteraan. Ayat cadangan menjelaskan tindakan yang sewajarnya diambil berkaitan tema karangan. Ketiga, ayat harapan. Dengan adanya amalan mulia ini, sudah pasti Nusa Tercinta menjadi imej perpaduan di mata dunia. Ayat harapan ini merupakan kesan daripada tindakan tersebut. Dalam perenggan kesimpulan juga, cikgu menggunakan penanda wacana yang sesuai dan bahasa yang gramatis. Setelah itu pelajar, semak karangan pelajar dan pastikan tiada kesalahan tata bahasa, ejaan dan tanda baca. Kira jumlah patah perkataan, pastikan jumlah kata dalam lingkungan 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Cikgu kongsikan dengan pelajar contoh karangan yang sudah lengkap. Alhamdulillah pelajar, kita sudah sampai ke penghujung pelajaran. Pesanan cikgu, banyakkan membaca, ambil tahu isu semasa, tambah kosakata, banyakkan mengarang dan jangan segan bertanya. Kita berjumpa lagi di segmen yang lain nanti. Salam sayang dari Cikgu Lia. Bye.